Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan mengenai LGBT. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Uzair bin Amir Zakri. Yang kedua, Muhammad Hilman bin Zahidi. Yang ketiga, Nur Syamila binti Zaidi. Yang keempat, Nur Laila Liana binti Abdul Wahab. Yang kelima, Siti Nur Aisyah binti Jalani. Yang keenam, Nur Anis Ashikin binti Jamal. Dan yang ketujuh ialah Hun Ji Ying. Pertama ialah saya akan menerangkan tentang pengenalan. Transgender telah lama wujud dalam pengetahuan umat Islam seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Al-A'raf juzuk 7 ayat ke-80 hingga 84 yang menjelaskan kisah umat Nabi Lut yang menjalani kehidupan bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Merujuk dunia akademia pula, transgender mula diperkatakan oleh Magnus Hirschfeld pada tahun 1869 hingga 1935 di dalam bukunya yang bertajuk The Transvestites and Investigation of the Erotic Desire to Cross-Dress. Seterusnya saya akan serahkan kepada Laila. Silakan. Konsep LGBT. Menurut Kamus Dewan, LGBT merujuk kepada akronim lesbian, gay, biseksual and transseksual di mana gay adalah golongan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Lesbian merujuk kepada perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Biseksual adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki dan juga wanita. Dan transseksual pula adalah seorang lelaki atau perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai anggota jantina yang satu lagi dan kadang-kadang menukar organ jantinanya melalui pembedahan. Menurut Undang-Undang Negara, seksualiti merdeka sentiasa berusaha untuk mengubah kehidupan sosial serta penerimaan undang-undang berkenaan dengan kepelbagaian orientasi seksual di Malaysia kerana arena antarabangsa telah memberikan hak kesesamaan. Seterusnya mengkritik hukuman undang-undang terhadap kumpulan minoriti iaitu mereka yang mempunyai orientasi seks yang tidak dominan dan berbeza dengan kumpulan majoriti. Kerajaan Malaysia dalam kenyataannya menjelaskan bahawa pihak berkuasa serius dalam usaha dan ingin menangani gejala LGBT berikutan terhadap usaha untuk menuntut agar golongan lesbian, gay, biseksual dan transseksual diiktiraf pada tahun 2012. Seterusnya, Pandangan terhadap LGBT. Pandangan terhadap LGBT terbagi kepada 3 iaitu agama, masyarakat dan politik. Yang pertama ialah menurut agama Islam, Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk dalam golongan orang-orang yang menyukai sesama jenis seperti LGBT kerana terdapat azab yang sangat pedih kepada golongan tersebut di akhirat kelak. Menurut agama Kristian pula, di dalam Alkitab Perjanjian Baru secara tegas menunjukkan bahawa homoseksualiti adalah dosa. Tuhan Yesus membenci dosa homoseksualiti, namun Dia tetap mengasihi mereka yang terlibat di dalamnya kerana mahu komuniti ini diperlakukan dengan adil sehingga mereka bertaubat dan dipulihkan dari dosa homoseksualiti. Menurut masyarakat pula, tingkat penolakan dan penerimaan terhadap LGBT bergantung kepada latar belakang budaya, agama, kelompok sosial, media, keluarga, pergaulan sebaya, jantina dan interaksi dengan individu LGBT. Terdapat sebahagian masyarakat bersikap neutral menerima keadaan LGBT namun tidak menyokong LGBT kerana menganggap semua orang mempunyai hak yang sama untuk hidup. Secara umum, masyarakat masih menolak adanya pernikahan di kalangan LGBT kerana agama dan proses melanjutkan keturunan yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok LGBT. Menurut politik pula, Tun Dr. Mahathir menolak perlakuan LGBT daripada diterima di negara ini bersesuaian dengan ajaran Islam, undang-undang negara, norma masyarakat setempat dan nilai kemanusiaan sejagat. Petubuhan yang memanipulasi prinsip hak asasi manusia agar LGBT ini dikenakan tindakan. Perkara ini telah dibawa ke peringkat Kabinet untuk Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan rasmi kerajaan agar sebarang usaha untuk mempromosikan LGBT ini dalam bentuk sekalipun ditolak dan disekat secara menyeluruh. Seterusnya,
Punca individu terlibat dengan LGBT adalah kanak-kanak yang membesar dalam suasana LGBT, konflik keluarga, pengiktirafan sesetengah negara terhadap LGBT, persefahaman antara pasangan sejenis dan kelemahan dalam amalan agama di dalam kalangan LGBT. Terima kasih. Seterusnya. Kesan LGBT terhadap agama. Agama dipandang remeh, perkahwinan menjadi kucang aceh, tidak dapat menjamin keturunan dan tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ibadat harian. Kedua, terhadap masyarakat. Ia mampu menjatuhkan maruah sesebuah masyarakat, penularan penyakit wabak seperti AIDS dan HIV, memusnahkan kekuatan moral masyarakat. Dan yang ketiga, terhadap negara. Berlakunya ketidakstabilan antara produktiviti dan caruman pencing untuk orang-orang tua serta golongan yang bersara. Hutang negara semakin meningkat akibat masalah kesihatan. Seterusnya. Dalam usaha untuk mengatasi masalah LGBT, banyak langkah boleh diambil oleh pihak kerajaan. Contohnya, mewujudkan mekanisme dan pelan perancangan yang rapi dalam memulihkan kumpulan ini. Bantuan kaunseling, psikologi dan perubatan perlu ditawarkan secara percuma kepada mereka yang terbabit dalam gejala ini dan supaya mereka dapat pulang ke pangkal jalan. Pada tahun 2011, pihak kerajaan kita pernah menjalankan satu program iaitu program MOKYAM. Program ini telah memperkenalkan modul bimbingan, sokongan dan pemulihan yang menumbuhkan usaha memulihkan golongan ini. Selain mendedam mereka pada program keagamaan dan rekreasi. Selain itu, pihak kerajaan bolehlah menjalankan program berbentuk pemeriksaan saringan kesihatan di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah bagi memastikan golongan LGBT ini sentiasa berada dalam keadaan sehat dan terhindar daripada HIV atau AIDS. Selain itu, ceramah berkenaan kesihatan harus diadakan bagi mereka pencerahan kepada golongan ini tentang apa yang bakal terjadi sekiranya mereka mengamalkan gaya hidup secara songsang. Di samping itu, langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah menyediakan strategi dan tempat pemulihan yang khusus untuk kumpulan ini. Pihak yang akan mengendalikan pemulihan ini juga harus berdisiplin, kerahasiaan yang tinggi bagi mengelakkan kumpulan ini menjauhkan diri kerana malu. Seterusnya, pihak kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam masalah ini. Jadi, langkah yang perlu diambil oleh pihak masyarakat adalah menubuh satu badan bukan kerajaan khusus untuk membimbing kumpulan ini. Konsep pemulihan boleh diadakan untuk kumpulan ini. Contohnya, untuk bekas dada dibuat rumah pengasih. Pihak masyarakat juga janganlah mengamal sikap mementingkan diri, menyahukan aktiviti yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan supaya aktiviti dapat disebarkan dan agar aktiviti dapat dilancarkan dengan berjaya. Sementara itu, langkah memperkukuhkan lagi semangat dan mematuhi perundangan dalam agama masing-masing. Di Malaysia kita mempunyai bangsa, agama dan amalan yang lain. Setiap agama mempunyai perundangannya masing-masing. Jadi, ahli agama boleh memperkukuhkan lagi pendapat dalam masalah LGBT. Akhir sekali, kumpulan agama juga perlulah duduk bersama-sama untuk mencari kaedah terbaik bagi mengatasi pelaku dan sikap anti kemanusiaan. Ini kerana pepatah, pula air kerana membendung, pula manusia kerana mufakat. Seterusnya, Isu LGBT boleh dikaitkan dengan rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, bagi konsep kepercayaan kepada Tuhan, negara Malaysia menitik beratkan kehidupan beragama. Ini di mana tiada agama membenarkan isu LGBT ini dianuti oleh setiap masyarakat. Agama Islam adalah agama yang rasmi bagi negara Malaysia, tetapi agama dan kepercayaan lain dikekalkan bagi menjamin ketenteraman masyarakat. Dalam Islam, Allah melarang keras isu LGBT ini. Ini boleh dibuktikan dari surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81, di mana Allah berfirman, dan kami telah mengutus Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa engkau melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun kecuali kamu di dunia ini? Sungguh engkau telah melampiaskan syahwatmu kepada mereka sesama lelaki dan bukan kepada mereka seorang wanita. Sesungguhnya engkau merupakan kaum yang telah melampaui batas fitrahmu sebagai manusia. Dan itu golongan LGBT ini tidak mampu menghasilkan keturunan dan mereka juga menularkan wabak AIDS dan meningkatkan gejala maksiat. Seterusnya, ialah keluaran perlembagaan. Kelompok yang mengamalkan dan mempertahankan LGBT telah mengabaikan prinsip rukun negara. Perlembagaan persekutuan merupakan sumber perundangan yang tertinggi. Jadi setiap warga negara perlu mematuhi perlembagaan persekutuan. Ia telah digubah berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak demi kesejahteraan rakyat. Persetujuan ini tidak boleh dipersoalkan dan digugat kerana ia juga dijadikan sebagai sumber rujukan dalam semua hal seperti dalam sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Golongan LGBT akan dilayan berlandaskan perlembagaan persekutuan sebagai warga negara tanpa menepikan identiti asal mereka. Jadi mereka perlulah dididik dan dibantu untuk mengembalikan identiti asal. Usaha mempertahankan mereka bukanlah untuk mengiktiraf. Jadi kita tidak sepatutnya untuk memulakan golongan LGBT, sebaliknya bekerjasama dalam mencari cara untuk menyelamatkan generasi baru daripada terjerumus dengan LGBT. Seterusnya, akhir sekali ialah mengenai kedaulatan undang-undang. Kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhinya. Objektif undang-undang digubal dan dikuat kuasa adalah untuk mengelak pesalah laku daripada melakukan kesalahan berulang dan menjaga peraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT atau mempromosikan LGBT perlu diambil tindakan secara menyeluruh. Berdasarkan Seksyen 15(2)(f), pegawai diberikan kuasa untuk membuat sekatan dengan tidak membenarkan apa jua perlakuan peserta maupun kandungan program yang berkaitan dengan aktiviti ataupun bertujuan mempromosikan LGBT atas faktor sensitiviti budaya dan agama. Di bawah Seksyen 9(1) terdapat keempat Akta Perhimpunan Aman 2012, segala maklumat berkenaan himpunan termasuk penganjur, penceramah dan objektif perhimpunan diadakan wajib dideklarasikan di dalam borang pemberitahuan. Sekiranya program tersebut melibatkan orang Islam serta terdapat unsur-unsur yang tidak bermoral dan menyalahi perundangan syariah, pihak berkuasa agama dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan boleh melakukan serbuan dan tangkapan untuk pendakwaan di Mahkamah Syariah berdasarkan peruntukan Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Seksyen 35 Akta yang sama terpakai ke atas mana-mana individu yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan maksiat. Sekali, sekiranya disabitkan bersalah, pelaku boleh didenda tidak melebihi RM5,000 dan dipenjarakan selama tempoh yang dinyatakan oleh mahkamah. Sekian daripada kami. Terima kasih.